Kalau ada sesiapa yang merasakan KJ adalah pro Perikatan Nasional, saya rasa boleh ambil klip 2 minit tadi tu. Bagaimana KJ telah menerangkan begitu jelas kenapa hebatnya naratif ekonomi madani yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang sudah. Assalamualaikum, selamat kembali ke episod terkini Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Ada banyak komplain yang kata saya dominan. Oh, ada kebenaran ke komplain tu rasanya? Okay, saya terpaksa lebih dominan dalam episod ni bukan sebab KJ tak banyak nak berkongsi pandangan, tapi sebab dia terus jadi mute buat masa sekejap ini. Jadi mungkin saya nak drive perbincangan awal. Kita ada beberapa episod yang menampilkan tetamu-tetamu yang baru-baru ini dan yang terakhir sekali bersama dengan Menteri Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, Menteri Tenaga jugalah, saudara Nik Nazmi, yang menjadi satu-satunya wakil kabinet yang telah pun datang ke sofa Keluar Sekejap. KJ, saya mendapati bahawa respon agak positif terhadap perkongsian-perkongsian Yang Berhormat Nik Nazmi, terutamanya berkenaan dengan rancangan beliau dan kemampuan beliau untuk articulate apa sebenarnya kementerian dia buat dalam bahasa yang agak mudah, dalam bahasa yang mudah dipahami, dengan cara yang buat orang excited tentang potensi ekonomi hijau dan tenaga boleh baru untuk memacu ekonomi Malaysia selepas ini. Kita nak bercakap tentang naratif ekonomi selepas ini yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tapi soal episod itu dulu, adakah KJ setuju bahawa YB Nik Nazmi telah mewakili suara kerajaan dan kabinet dalam soal pembangunan ekonomi, khususnya dalam sektor beliau tu dengan agak baik? Ya, saya setuju. KJ, walaupun KJ nak memberikan ruang yang lebih kepada saya, tetapi ini adalah KS, dia belum menjadi S saja. Walaupun mungkin KJ akan masuk ke parti politik lain dulu sebelum saya, tapi buat masa sekarang kita dua-dua masih di luar. Jadi kedua-duanya perlu bercakap. Okey. Okey, Syaril. Saya baca banyak komen berkenaan dengan episod KS dengan saudara Yang Berhormat Nik Nazmi, dan saya mendapati bahawa ada pendengar dan juga penonton KS Tegar yang suka kepada episod yang bersensasi, macam episod bersama dengan MB Sanusi. Walaupun saya rasa MB Sanusi pada hari itu tak adalah sensasi sangat. Dia agak apa nama ni, rational dan tak adalah menampakkan pesona sewaktu berada di pentas ceramah. Tetapi mungkin episod Nik Nazmi, at least yang separuh masa yang pertama tu, agak teknikal walaupun disampaikan dengan bahasa yang mudah. Ada yang kata, oh, episod ni sangat bagus, sangat baik sebab memang dapat mengupas isu yang teknikal yang kita mengharapkan. Ada yang kata, oh, episod ni tak sehebat episod Sanusi yang meletup. Tapi saya rasa sebagai pengendali podcast KS bersama dengan Syaril, KS harus mempamerkan kepelbagaian dalam sistem politik kita. Takkan kita nak pergi kepada yang sensasi saja. Tu ada orang lain boleh buat. Banyak. Ya, dalam betul. Facebook terutamanya banyak. Ya. Boleh ambil yang tu lah. Okey. So bagi saya, kita kekal dengan pendekatan di KS, dan ada juga yang minta supaya kita jemput lebih ramai lagi tetamu kepada podcast KS ni. Tetapi saya dengan Syaril berpendapat bahawa it's better that kita menjemput tetamu ni jangan kerap sangat. Betul. Dia mesti special lah, special. Sebab akhirnya ini adalah podcast untuk kami berdua mengupas isu-isu semasa, dan tetamu ini adalah hanya untuk tujuan khas saja. Mungkin contoh untuk persiapan PRN.
Tapi saya kagum dengan prestasi Nik Nazmi, dan bagi mereka yang mendengar penjelasan beliau dalam episod yang lepas, setuju bahawa beliau adalah menteri yang memahami kementerian dia dan juga dasar-dasar dalam kementerian dia. Setuju. Jadi kita akan kupas lebih banyak tentang Kementerian Nik Nazmi berhubung dengan pelan peralihan tenaga yang kita nak bincang selepas ini. Tetapi atas semangat macam KJ kata mengimbangi antara yang sensasi, yang political dengan juga yang policy, kita mungkin episod ni bermula dengan yang politik dululah. Ya. Hari ni adalah Hari Penamaan Calon di 6 negeri. Hari ini adalah KJ kita tak turun rakam. mana-mana Saya tidak bertanding. Saya tidak pergi berarak di mana-mana pusat penamaan calon. Syaril? Juga tidak. Tidak, ya. Juga tidak. Hari ini kita rakam pada 29 hari bulan. Mungkin akan kita rilis pada petang nantilah, ya. Dan saya tengok dalam media sosial tadi, Syaril, gambar dan juga video perarakan penamaan calon. Saya nampak sama ramai lah. Dia Kedua-dua punya crowd pihak. Ya, kedua-dua pihak maksudnya dua coalition yang utama lah, PH dan PHBN dan juga PN. Perikatan. Ya. Tapi kita berpengalaman sebelum ini biasanya tak tahu KJ rasa benda tu menjadi apa-apa isyarat tak? Sebelum ni waktu kita menjadi active politician, kita cakap lah kehadiran yang ramai akan memberi isyarat baik, tapi sebenarnya setelah melihat politik sekian lama, ada beza ke dari segi siapa ramai, siapa tak ramai kepada keputusan akhir? Tak adalah sangat, tapi perarakan ni lebih kepada semangat. Untuk jentera, semangat untuk calon. Saya rasa Syaril pun ada pengalaman bertanding dalam pilihan raya. Saya pun ada pengalaman bertanding dalam pilihan raya. Walaupun kita sebagai calon, kita tahu pemikiran rasional kita, kehadiran orang ramai pada hari penamaan calon itu tidak bermaksud bahawa undi itu seramai itu. Tetapi sebagai manusia dan juga psikologi manusia, bila kita nampak di belakang kita panji-panji, poster, pemuda, puteri, wanita yang sorak nama kita dan juga nama parti kita, kita pun rasa semangat lah. Betul. Kan? Dan dalam tempoh kempen 13 hari ke 14 hari, biasanya kita ada dalam satu gelombang, satu bubble. Kita nak permulaan bubble itu adalah satu bubble yang menarik lah dan baik. Jadi sebenarnya Syaril, saya suka waktu kita ada pilihan raya negeri semasa pandemik, sebab kita tak benarkan perarakan calon ni. Saya Menteri Kesihatan pada waktu itu, saya tak benarkan. Dan penamaan calon agak simple dan kita tak rasa terpaksa untuk menunjukkan kekuatan kita. Sebab bila kita benarkan open macam hari ni, kembali macam normal, kedua-dua belah pihak kena tunjuk betapa kuatnya mereka. Stres lah. Stres lah. Tak tidur malam. Syaril pun ingat sebagai ketua pemuda bahagian, tak tidur malam, kena kumpul budak-budak, kena terpacak awal pagi untuk bawa panji-panji, bendera dan sebagainya. Just semata-mata nak bagi sokongan moral. Tapi sepatutnya kita buat seperti mana kita buat masa pandemik lah. Maknanya kedua-dua belah pihak setuju, hadkan jumlah 10 orang saja boleh pergi, masuk, hantar borang kepada SPR, khalas, habis cerita. Tapi kita tahu dalam senario politik tak akan jadi begitu, walaupun mungkin pemikiran rasional membawa ke situ. Tapi tak apa, saya juga tertarik bila bercakap tentang PRN ni, membaca tulisan KJ sendiri sebagai seorang fellow di ISEAS, ISEAS di Singapura, yang telah pun KJ tulis beberapa artikel. Yang terbaru adalah senario-senario yang KJ gambarkan, terutamanya di Selangor, sebagai sebuah negeri yang menjadi fokus utama kepada 6 negeri PRN ni, atau at least antara fokus utama. Dan KJ menggariskan beberapa senario, termasuk senario yang KJ kata tak mustahil berlaku, iaitu Perikatan Nasional boleh menang di Selangor, dan itu mendapat liputan berita yang agak meluas. Kalau boleh saya tanya dan provoke sikit, apa asas KJ mengatakan perkara itu? Dan saya tahu ada dalam artikel itu, mungkin boleh jelaskan pada pendengar. Tapi tidakkah KJ merasakan itu adalah satu senario yang amat-amat terpencil sekali? Saya rasa dah banyak kali dah kami di KS sebut bahawa ramalan setakat hari pertama kempen pilihan raya negeri, ramalan KS untuk pilihan raya negeri
adalah 3-3. Maksudnya kekal 3 negeri PN ataupun PAS, kekal dengan PAS, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan 3 negeri yang ditadbir oleh PH akan kekal bersama dengan PH dan penumpang mereka BN, iaitu Penang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Cuma yang saya tulis ni, Syaril, adalah di Selangor. Sebab walaupun saya kata the state election in Selangor is PH's to lose, maksudnya PH berada dalam keadaan favourite dan sangat favourite di Selangor, ada keadaan tertentu di mana PN boleh menang. Dan saya telah menggariskan berdasarkan kepada dua andaian. Yang pertama adalah turnout, peratusan keluar mengundi di kalangan Melayu dan bukan Melayu, dan juga transferability. Maksudnya undi dulu yang diberikan kepada PH, sama ada dia pergi kepada rakan dia BN, sekarang rakan BN, dan vice versa lah. Undi yang pergi kepada BN dulu boleh pergi kepada PH, sebab mereka tak bertembung sekarang ni, dia 1 lawan 1. Ataupun undi dulu BN, dia pergi kepada PN. So saya menggariskan 3 senario. 2 daripada 3 senario tu dimenangi oleh PHBN lah. So bila kita tengok kepada komen media sosial, dia punya headline, KJ kata tidak mustahil PN boleh menang Selangor. Biasalah, penyokong PH ni dia tak baca artikel, dia baca headline saja. So dia kecam saya. Tak apalah, dia tak malas nak baca artikel. Tapi dalam 3 senario tu, 2 saya kata hampa menang lah. PHBN akan menang. Saya ambil senario di mana ada turnout yang tinggi lah, peratusan keluar mengundi yang tinggi di kalangan Melayu dan bukan Melayu, 81%. Yeah? So that's a high turnout rate. Dan saya mengandaikan dalam senario pertama, PH kekal 95% sokongan ataupun undi daripada bukan Melayu, because that's more or less what they got dalam PRU yang lepas lah, 95%. Dan mereka dapat dalam 52% undi Melayu, ya, undi Melayu. Sebab ini andaian berdasarkan kepada apa yang PH menerima pada pilihan raya umum di Selangor. Ya. The rest of the country they got quite low, but they got quite high in Selangor for Malay. Jadi keputusannya adalah 55 PHBN dan 1 PN. Itu senario yang terbaik lah. Senario yang terbaik untuk PHBN. Dia sapu 55 kursi, PN hanya menang 1. Hanya menang 1 sahaja. Okay. So this is, bagi saya senario ini unlikely lah, ya. Unlikely. Tapi ini the best case scenario. Senario kedua adalah average outcome. Maksudnya peratusan keluar mengundi di kalangan bukan Melayu adalah sama seperti di Johor. So Johor non-Malay yang keluar, PRN Johor adalah dalam 55%. Okay? Tapi kita kena ingat waktu tu pandemik, ya. So tapi kita buat andaian lah 55%. Dan mereka PHBN akan dapat sebahagian besar daripada undi tersebut. Namun demikian, kita andaikan bahawa PHBN hanya dapat 37% daripada undi Melayu. Maksudnya dulu 52%, tapi kita turunkan kepada 37%. Sebab kita argue bahawa akan ada transfer daripada dulu sokong BN, dia tak sanggup nak bagi kepada PH, dia bagi kepada PN pula. Malah 52 dalam senario terbaik yang KJ cakap 2 minit tadi, ialah perfect transferability. Almost perfect. 90% transferability. Undi Melayu PH campur undi Melayu BN, dia combine sekali. Itu yang dapat 52. Ya. Yang ini kita turunkan kepada 37%, maksudnya tidak full ada perfect transfer, ada leakage. Dalam keadaan tersebut, PHBN akan dapat 34, PN akan dapat 22. Still menang lah. Still menang selesa. Menang selesa, tapi saya rasa ramai yang kata ini likely scenario lah. 34, 22 ataupun 20, lebih kurang 20 lah. Ya, 20. Senario 3 ni yang mengundang kemarahan orang PHBN yang tak baca artikel ni. Dan saya kata senario ini adalah the only path to power for PN lah, di Selangor ni. Di mana sama seperti senario 2, but Syaril, dia punya leakage ataupun peratusan sokongan Melayu kepada PHBN turun hanya 5% kepada 32%. Only 5%. Dia turun only 5% daripada senario 2. Dan kita akan melihat PN mendapat 29 kursi
dan 27 kursi untuk PHBN. Apa maksudnya? Maksudnya saya dapat senario ni sebab terlalu banyak marginal seat. Bila kita ambil senario tersebut, dia hanya memerlukan swing dalam 5% saja daripada undi Melayu. Dalam senario tersebut, turnout dan juga transferability swing 5% more untuk Selangor tumbang kepada PN. Beberapa perkara untuk follow up apa yang KJ gariskan melalui artikel dan juga penjelasan di sini. Barangkali bila bercakap tentang senario 3 itu, senario doomsday untuk PHBN apabila boleh kalah dengan kursi-kursi marginal yang swing kepada perikatan. Two things. Satu ialah macam kita pernah sebut, agihan undi yang hilang itu. Maknanya katakan KJ katakan senario 3 ni banyak undi Barisan Nasional yang hilang kepada perikatan. Apakah agihan itu? Jika ia terlalu banyak berlaku dalam kerusi-kerusi tertentu sahaja dan maknanya kerusi Perikatan Nasional favourite menang, itulah banyak leakage berlaku di situ. Tetapi kerusi-kerusi yang marginal kepada PH tidak banyak berlaku leakage itu, masih tak dapatlah senario 3 yang macam KJ gambarkan. Jadi agihan juga sama penting dengan jumlah seperti mana yang telah disebut tadi. Kedua yang mungkin lebih menarik untuk kita bincangkan ialah soal calon. Bila things are tight dan the candidates matter, right? Dan meletakkan calon-calon yang sebetulnya akan memberi impact. Dan di sini mungkin kita nak ambil masa sikit bercakap tentang individu-individu tertentu. Kita dah bincang 2-3 kali tentang Zafrul, jadi mungkin tak perlu sebut di situ, melainkan mengatakan bahawa ketiadaan dia menunjukkan tiada lah, kalau tanya saya, tokoh nasional yang boleh dibanggakan daripada side Barisan Nasional, daripada side BN dan UMNO. Bukan saya kata yang lain tak bagus, sebab dia not national figures in the way Zafrul is. Itu realiti dan fakta yang saya fikir orang di UMNO pun boleh akui. Pada masa yang sama ada juga calon-calon lain yang menjadi menarik untuk kita bincangkan, termasuk ada 2-3 orang tak silap saya, ahli UMNO sebelum ini yang bertanding bawah logo Perikatan Nasional. Dan ini juga telah dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional selama beberapa minggu. Mungkin orang ingat orang macam KJ akan bertanding PN. Tapi rupanya tidak. KJ masih dikeluar sekejap. Dia so far keluar sekejap. Tetapi adalah beberapa individu-individu pemimpin-pemimpin lokal daripada UMNO yang telah pun, saya rasa, gugurlah keahlian UMNO mereka secara automatik kerana menjadi calon Perikatan Nasional. Satu di Sungai Buloh, Datuk Harrison Hassan. Tapi dia bertanding di Jeram, di Kuala Selangor. Dan dulu dia ahli di Timbalan tu bahagian Sungai Buloh. Tapi dia wakil calon saya dulu. Oh yes, waktu Sungai Buloh. Waktu KJ bertanding PRU 15, Harrison adalah wakil calon, dan hari ini dia bertanding di Jeram. Pencadang bukan wakil calon. I see. Di Kuala Selangor. Dan seorang lagi Datuk Nur Azli. Dia bekas ketua pemuda bahagian Kuala Selangor. Oh, okey. Dia bertanding di kursi di Kuala Selangor lah. Saya tak berapa ingat kursi mana. Tapi Melawati. Ya. Dua kerusi yang ada calon orang UMNO lah, pemimpin UMNO yang. Jadi di situ ada sedikit dinamika untuk melihat sama ada kesan yang positif kepada sudut Perikatan Nasional. Ya. Syarif, mungkin kita nak sentuh juga tentang seorang sosok figura yang agak divisive. Pandangan orang ramai dibahagikan kepada orang yang tak berapa suka dan juga orang yang rasa dia ada aura dan karisma tersendiri. Siapa? Iaitu mantan Menteri MITI, Datuk Seri Azmin Ali. Dan juga bekas Menteri Besar Selangor lah. Setelah beberapa minggu spekulasi mengatakan bahawa beliau mungkin tidak akan bertanding, nak berehat daripada politik dan sebagainya, tetapi akhirnya terjawab apabila pada majlis pengumuman calon, Tan Sri Mahyudin telah sebut bahawa beliau akan bertanding di Don Ulu Klang. Dan hari ini pun dia telah hadir penamaan calon Ulu Klang, dan dia bertembung dengan setiausaha politik kepada Datuk Seri Menteri Besar Selangor, Amiruddin, iaitu Yang Berhormat Juwaira, kalau tak silap saya. Dan apa pandangan Syaril terhadap chances, peluang Azmin? Sebab Azmin ni seperti mana yang saya sebutkan lah, memang Azmin ada dia punya aura tersendiri. Kalau takkanlah jadi Menteri Besar, takkanlah jadi Menteri, tetapi beliau dihantui oleh langkah Sheraton lah. Kalau tanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, antara figura mereka paling tak suka ialah
Datuk Seri Azmin Ali. Dan kalau tanya mereka, yang mirip pada PHBN menganggap bahawa Azmin ni bungkus, habis. Tak ada peluang. Disebabkan langkah Sheraton dan beberapa insiden lain dan yang tak perlu kita ulas kat sini. Jadi atas sebab-sebab itu mungkin ramai pemerhati politik nasional menganggap bahawa Azmin is finished. Namun saya setuju apa yang KJ katakan dari segi, saya tak tahulah nak panggil aura ke, tetapi dia ada sesuatu di Selangor. Local factor dan juga Selangor factor lah yang tak boleh tak diwakili ataupun tak ada di negeri-negeri lain. Jadi kalau dia pergi negeri lain, dia pergi KL ke, dia pergi Johor ke, mungkin tak nampak lah bayangan itu. Tetapi di Selangor, dia masih mempunyai satu keberadaan ataupun aura yang tak boleh dinafikan di Selangor. Saya menganggap ini adalah mungkin peluang terakhir untuk Datuk Seri Azmin. Walaupun beliau hanya pernah kalah sekali sebenarnya. So, it's just last election saja dia kalah. Tetapi dari segi career dan kerjaya dia, I don't think he can afford to, because the narrative yang you are finished is so overwhelming. Jadi kalau dia betul-betul kalah sekali lagi dalam pilihan raya negeri dan tak mendapat tempat, dua perkara akan berlaku. Dari segi national politics mungkin akan tinggalkan dia. Kedua ialah dalam bersatu sendiri, beliau mungkin akan tercicir lah berbanding dengan pemimpin-pemimpin lain, termasuk Datuk Seri Hamzah yang dilihat sebagai the natural successor to Muhyiddin. So for those two reasons, he needs to win this one. Saya faham lah sebab dia punya pertaruhan itu agak besar kali ini. Takut dia kalah 2 kali berturut-turut. Tapi dalam politik ni satulah, Syaril, saya dah belajar never write anyone off lah. Walaupun dia kalah beberapa kali, saya rasa dalam politik ni sangat-sangat unpredictable. Kita tak menentulah. Dan kita tak boleh kata orang tu koyak habis lah dia punya career. Sebab kita dah tengok kebangkitan kerjaya orang yang kita rasa dia memang dah kalas dah. True. Mungkin sikit lagi, Syaril, berkenaan dengan pilihan raya negeri ni. Kalau kita tengok negeri-negeri lain lah, antara negeri yang menarik, kita tengok di Pulau Pinang, sahabat kita Datuk Seri Rizal Naina Marikan akan bertanding di Dun Bertam. Seperti mana yang pendengar tahu, Rizal dulu adalah ahli parlimen kepala batas, tewas pada pilihan raya yang lepas. Dan beliau telah memilih untuk bertanding di Dun Bertam. Bertam ni adalah Dun kampung Pak Lah lah. So Pak Lah punya stronghold, dan Rizal pun dulu setiausaha politik kepada Pak Lah. Dia menang split di Bertam, dia menang. Dia kalah di 2 lagi Dun pada pilihan raya parlimen. So ada pandangan kenaan dengan Rizal? Again, big risk macam Azmin jugalah. Mungkin ini yang saya sebut, saya rasa lain untuk Datuk Seri Rizal. Sebab tiada naratif bahawa Rizal is finished. Jadi itu maksud saya beza Rizal dengan Azmin. Walaupun point KJ katakan never write anyone off is absolutely true lah. And hopefully that applies to us too. And kita bukan tak sedar tentang hakikat tu bila kita cakap sebegini. Tapi serious pointnya adalah Datuk Seri Rizal, saya fikir tidak dibebani lah seperti mana Datuk Seri Azmin. Cuma dia pun mendapat tekanan-tekanan dia. Kalau tadi kita kata dalam bersatu mungkin ada yang minat pada Datuk Seri Azmin, mungkin ada yang kurang. Dalam UMNO Penang, saya fikir pun cerita sama. Ya, betul. Tak jauh beza jugalah macam Zafrul. Datuk Seri Rizal ni dilihat sebagai figura nasional, dilihat sebagai orang yang perform sebagai menteri, kalau tanya saya lah, antara yang maybe not superstar but really good steady hands as minister and as pentadbir. Tetapi setahu saya tidak digemari oleh UMNO Penang, oleh kepimpinan UMNO Penang langsung. Jadi ada tekanan-tekanan dan ada ura-ura, pastikan kalau Rizal nak bertanding, dia tidak boleh jadi calon timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Itu pun ada juga bunyi-bunyi dia. Saya rasa pengerusi UMNO Pulau Pinang, Nana Musa, dia wayang lah. Dia wayang dengan semua pihak. Yang tak suka Rizal ni Sheikh lah. Sheikh Bagan lah yang akan bertanding juga. Jadi anyway, itu internal things lah. Tapi cakap pasal Pulau Pinang ni, satu lagi perkara, Syaril, adalah dinamika dalam DAP. Sebab ramai yang kata veteran DAP digugurkan macam Chong Eng, Ramasamy dan sebagainya. Tetapi dia punya Emperor masih lagi bertanding. Dan banyak bunyi-bunyi, bukan sekadar bunyi, ada yang keluar parti kan. Ada yang telah berkeluar parti mengumumkan
dan bertanding sebagai calon bebas di Pulau Pinang. Itu yang kita baca. Saya tak dapat semak setakat kita rekod ni betul-betul dia dah hantar borang pencalonan atau tidak, tetapi ada individu yang keluar parti DAP kerana digugurkan, dan mungkin soal sama ada orang nak cakap ini soal merajuk ataupun sebenarnya lebih mendalam, iaitu mereka merasakan bahawa Penang ni macam dominasi DAP Penang ni oleh individu itulah. Ya. Emperor ni Lim Guan Eng lah. Ya. Ya. KJ, kita cakap banyak Selangor. Dalam Penang ni, ada tak KJ terfikir mungkinkah dengan soal Emperor ni dan juga Ketua Menteri sedia ada, mungkinkah boleh tiba-tiba jadi Ketua Menteri calon ketiga? Or you think that's too far-fetched? Saya berpandangan dan apa yang saya tahu, DAP dah setuju dan Anthony Loke dah bagi jaminan bahawa Chow Kon Yeow akan kekal sebagai Ketua Menteri walaupun ada usaha daripada Emperor untuk kembali. Dan saya rasa Settle lah the question. You don't think? saya rasa optiknya kepada orang ramai agak teruk jika Chow Kon Yeow tak akan dapat kekal sebagai Ketua Menteri sekiranya PHBN menang di Pulau Pinang nantilah. Okey. Ya. Okay. Dan mungkin last kali Syaril, ini saya tak nak komen sebab mungkin orang kata saya orang yang ada kepentingan. Kenapa ada yang dah jadi ahli parlimen, dah jadi menteri nak bertanding sebagai adun? Mungkin Ini Negeri Sembilan lah. Ya, di Negeri Sembilan ada 2 orang yang buat begitu kan. Tapi saya tahu KJ fokus pada seorang lah. Anthony Loke tak apalah, dia nak tapau apa, jadi menteri, jadi ahli parlimen, jadi Dun, jadi Datuk Bandar, tak apa. Ini seorang lagi tu. Ada seorang lagi tak? Datuk Seri Jalal pun bertanding juga. Dua-dua. Jalal okey, Jalal okey. Oh, okey. Seorang lagi tu. Jalal bukan menteri. Right. I don't know KJ. Mungkin setelah KJ keluar daripada UMNO, tak nampak siapa talent dalam Negeri Sembilan ke macam mana? Sebab saya rasa ada beberapa talent-talent UMNO Negeri Sembilan yang patutnya diketengahkan. Message yang tersirat yang dihantar, tak ada orang hebat kat rantau lah. Kat rantau lah. Selain daripada dia. Okay. Dia sajalah yang hebat di kalangan UMNO rantau ni. Saya kesian juga sebab UMNO rantau ramai yang cerdik pandai ni. Ya, itu yang saya maksudkan. Setelah bekas timbalan ketua UMNO bahagian Rembau diusir keluar dari parti, dah tak ada orang lain dalam UMNO ada Rembau. ramai. Tapi yelah, dia nak ambil semua, ambil lah. Biasalah. Okey, sebelum kita pergi ke break, Syaril, ada satu perkara serius yang saya nak bangkitkan. Ini Tentang PRN? Tentang PRN ni. Ini berkaitan dengan nanti kita akan bincang pengumuman ekonomi madani PMX. Antara lain adalah yang kata, kenapa nak kena umumkan benda ni sebelum pilihan raya, nampak macam ada gula-gula pilihan raya dan sebagainya, yang kita akan jelaskan nanti. Cuma saya nak tarik perhatian pendengar kepada satu insiden yang saya rasa agak serius, dan ini telah berlaku semalam pada 28 hari bulan Julai dalam satu ucapan yang kalau tak silap saya dibuat di Terengganu, ya, di Terengganu oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, di mana beliau sebut bahawa beliau akan bagi geran kepada persatuan belia gabungan Ketengah berjumlah RM100,000 dan RM250,000 kepada Majlis Belia Terengganu, dan RM200,000 bagi persatuan pemotoran di negeri itu. Dia tak sebut persatuan apa, dia kata budak-budak motor ni akan dapat RM200,000. Dan saya quote, ya, itu baru saya umum, lepas ini PM naik, dia akan top up, akan tambah lagi insyaAllah. Asalkan pada 12 hari bulan Ogos nanti para belia mengikut gelombang biru dan gelombang merah yang ada di negeri Terengganu ini. Kalau makin kuat tepukan, banyak-banyak PM akan luluskan. Boleh tak kita tengok klip tersebut? Saya ucapkan tahniah. Sambutan luar biasa daripada belia-belia seluruh negeri Terengganu pada hari ini. Untuk itu, kalau tadi belia Ketengah telah memberikan peruntukan RM30,000 dan saya tambah RM70,000 jadi RM100,000. Untuk Majlis Belia Negeri Terengganu, saya luluskan RM250,000. Untuk pasukan bermotosikal seluruh negeri Terengganu, saya berikan peruntukan
sebanyak RM200,000 untuk seluruh motosikal di Terengganu. Itu baru saya. Lepas ni PM naik, dia akan top up, akan tambah insyaAllah. Asalkan pada 12 hari bulan Ogos nanti, para belia mengikut gelombang biru dan gelombang merah yang ada di Negeri Terengganu, boleh? Kalau makin kuat tepukan, makin banyak PM akan luluskan. Sikit atau sikit. Kalau kuat lagi banyak insyaAllah. Ya KJ, biasalah dalam pilihan raya ni akan ada cara untuk memancing undi. Tapi saya setuju ada beza antara apa yang kita akan bincang dalam ekonomi madani dan adakah itu soal gula-gula politik, RM100 dan sebagainya. Ada beza statement PM dan juga statement TPM ini. Kerana dua sebab. Satu adalah TPM bercakap khusus kepada belia negeri Terengganu. Dan dia betul-betul cakap akan ditambah peruntukannya kalau syaratnya adalah kena undi lah PHBN. So, tak tahulah KJ kalau ini bukan rasuah. Saya tak tahu apa rasuah. Saya tak tahu apanya. Mungkin dari segi teknikal boleh bercakap sebegini. Kalau belum lagi penamaan calon, saya pun tidak pasti. Mungkin ada defense argument begitu. Maknanya kempen belum bermula secara formal lah. Jadi you can say whatever you want. Maybe that's okay. Legally dan technically. No, bawah Akta Pencegahan Rasuah sogokkan pada bila-bila waktu tak dibenarkan. Dan ini sogokkan. Ya, saya tak tahulah, dah dilihat dalam media sosial begitu, dah disebarkan begitu luas. Saya tak tahu KJ ada keyakinan atau tidak akan disiasat ataupun benda saya ni tak ada keyakinan ia akan disiasat. Dan will just be one of those things lah. Nanti lepas segmen ni kita akan kupas berkenaan dengan naratif madani, Syaril. Dan saya nak sebut sebelum kita kupas ni, I'm quite positive about it. Tapi bila tengok benda macam ni, benda yang bagus pun kita rasa sedih. Sebab terpaksa terima benda ni. Ya. Dan saya nampak penyokong PH pun semua samalah. Dia excuse benda macam ni. Itu kita dah bincang banyak kali. Basically the hypocrisy and the inconsistency from PH supporters ni. Lepas tu alasan dia apa? Alasan dia, oh ni multiverse. Macam dia melawakkan benda tu. Macam dia melawakkan benda ni. Dan better ini daripada Perikatan Nasional. Itu je lah defense dia sekarang kan. Multiverse kepala otak lah kau. Tapi tak apalah, dalam segmen selepas ni kita akan cuba bagi message yang affirmatif, yang positif tentang kerajaan perpaduan melalui naratif madani. Tapi sebelum itu memang benda ni kita rasa tak betul lah. Dan I mean, to up to you lah sebagai penyokong PHBN, whether you really want to excuse it, and if you can sleep soundly, that's up to you. Okay, kita... Tapi KJ, kalau boleh, just a bit more on PRN, saya rasa terpanggil jugalah because, you know, although we are out of politics, ada beberapa individu yang selain daripada figuran nasional yang kita sebut. If you don't mind KJ, I wanted to bring up some friends. Dia nak sokong kawan-kawannya. Ini secara jujurnya lebih kepada persahabatan. Saya kenal mereka dan kemampuan mereka, dan mungkin saya tak boleh sebut semua. Tapi contohlah macam YB Rizam yang bertanding di DUN Sungai Air Tawar. Beliau merupakan bekas Ketua Pemuda Negeri Selangor, merupakan Ketua Pembangkang di Negeri Selangor sebelum PHBN bergabung. Somebody yang saya tahu servis kawasan dengan baik, but I know it's going to be tough. I think KJ, kita pun tahu di Sabak Bernam ni, Sungai Air Tawar ni di Sabak Bernam, di utara Selangor, dekat dengan Perak, dekat dengan Bagan Datuk. Bukan kawasan yang UMNO kuat dalam keadaan wave Melayu ke arah Perikatan Nasional. Ni satu benda yang janggal lagi je. Sebagai parti Melayu, nampak seolah-olah semakin Melayu kawasan tu semakin risau UMNO. Yeah. Dia suka pergi ke kawasan-kawasan yang lebih bercampur ataupun lebih ramai non-Malays. So tak apalah, itu penyokong UMNO boleh fikir sendiri. Anyway, sebagai individu, saya rasa Rizam antara orang yang sincere dan ikhlas untuk menjaga kawasan. Really good YB for that kawasan. Jadi saya serahkan kepada kawan-kawan di situ untuk fikirkan. Saya tak boleh lupa juga kawasan ataupun tempat yang saya jadi Ketua Pemuda bahagian di Kuala Langat. Ketua Pemuda baru bertanding. Ketua Pemuda baru yang menggantikan saya, Saudara Al-Hafizi, bertanding di DUN Sejangkang. Juga satu lagi DUN yang susah. Kuala Langat ni memang really tough area, dan Sejangkang is one of the toughest areas Dr. Yunus Dr. Yunus, iaitu Pesuruhjaya PAS
Selangor. Dan juga ahli Parlimen Kuala Langat sekarang. And past superstar in Selangor lah. And kalau tengok keputusan PRU 15 memang amat sukar. Ni antara kerusi yang UMNO Selangor sendiri, saya dimaklumkan umumkan kerusi sejangka ni susah. Tetapi dipertaruhkan seorang anak muda yang saya harap buat yang terbaik. Good luck saudara Fizi. Beberapa lagi saudara Padil di Kedah, di Sungai Tiang menggantikan tempat Kak Su di Pendang. Again very tough, kos Kedah. And then dia bekas pegawai pada Sanusi. Kita bincang hari tu dan dah tentulah Jentera PAS akan cuba sehabis baik untuk kalahkan Padil. But Wadi mention saya harap sesiapa yang minat boleh Google ataupun YouTube ucapan dia beberapa tahun dulu di Pimpinan Agong. Seorang orator yang amat hebat. Kalau saya katakan orator lebih baik daripada Sanusi. My opinion. Saudara Padil dari segi cara dia, gaya dia bercakap. A few more quick mentions. Suhaimi di Don Kota, di Rembau. Ustaz Supian di Sri Menanti. Beberapa kawan-kawan pemuda lah. Dan juga even di Sungai Besar kita ada Yang Berhormat Imran. Ini semua kawan-kawan saya. Apa saja pun yang saya rasa tentang kepimpinan UMNO, these are still my friends. So I just wanted to give them a worthy mention. I hope you don't mind. No, it's okay. Okay, so we'll be back kepada isu policy pula selepas ini. Okay, selamat kembali ke episod Keluar Sekejap. Kita dah selesai bincang panjang lebar berkenaan dengan PRN dan saya rasa Syaril kita akan mengikuti kempen ini dengan teliti dan kita akan sampaikan dalam episod-episod yang akan datang update berkenaan dengan kempen PRN di 6 negeri yang sedang berlangsung. Sebelum kita cakap sedikit ataupun mengupas berkenaan dengan naratif ekonomi madani yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia, saya cuma ada sikit nak update berkenaan dengan Tesla ni, atau Tesla pula, Elon Musk ni. Tiap-tiap minggu dia cakap pasal Mas Elon ni. Ya, sebab ini dia tak sampai-sampai pergi Malaysia. Ini antara pencapaian hebat yang diwar-warkan oleh kerajaan. Jadi bila dah disebut begitu, maka dari segi analisa, kenalah bagi analisa yang berterusan. Yep. Sebab asyik bangkitkan pencapaian dengan Elon Musk. Ini adalah berkenaan dengan lesen yang diberi oleh MCMC, Network Facilities Provider dan Network Service Provider Licenses, yang bagi kepada syarikat antarabangsa. Biasanya dia ada elemen pegangan pemilikan bumi putera tempatan. Kalau tak silap saya lah 30%, Syaril. Untuk Starlink, Elon Musk punya Starlink, sebab kita nak beli dish satellite yang akan dapat capaian internet melalui satellite ni, saya difahamkan bahawa dia dapat pengecualian. Terus. Dan ini telah menimbulkan sedikit rasa tidak puas hati lah di kalangan syarikat-syarikat lain. Kita difahamkan bahawa pengecualian ini telah diberikan sebab kita nak menarik pelaburan yang lebih besar daripada Elon Musk dalam bentuk Tesla, dalam bentuk bateri, dalam bentuk SpaceX dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka, ialah industri yang tak berapa puas hati ni sebut bahawa benda tu tak jelas apa yang kita nak dapat daripada Elon Musk. Tapi terus diberi pengecualian daripada pegangan equity tempatan bumi putera. Syaril, di sini adakah Syaril berpandangan bahawa kapet yang dibentangkan untuk Elon Musk ni terlalu merah? Maksudnya we are bending over backwards untuk benda yang kita tak tahu nilainya apa pun. Is just a brand. Kadang-kadang kita nak beli sesuatu, kita beli dengan premium yang tinggi sebab jenama tersebut. Padahal produk ni sama dengan produk yang lain yang tak ada jenama yang sehebat itu. Adakah sebab ini Elon Musk kita rasa terlalu terpesona dan kita too fast in giving too much? In a word, yes. KJ, it's precisely because it's Elon Musk. Elon Musk. Dan cerita Elon Musk ni dan tempat Elon Musk dalam imajinasi Malaysia ni macam ada.
Ya. Bermula apabila ada gambar dia jumpa Jokowi. Jadi orang petikai, kenapa dia boleh jumpa Jokowi, dia tak jumpa Mak Yas Sabri. Jadi dah jadi cerita. Maknanya Malaysia ni terkebelakang, Indo telah memintas kita. So bila jadi pula cerita sekarang ini, naratif dan keberadaan Elon Musk dalam imagination orang Malaysia ni masih terlalu besar lah. Jadi atas pertimbangan itu barangkali yang diberikan kapet merah ni. Kalau ini bukan Elon Musk, kalau ini syarikat lain yang hebat pun. Kalau misalnya, Mas Elon daripada Sumatera. Kalau Mas Elon dari Sumatera confirm tak dapat. Ya. Tapi kalau let's say lah, kalau Google pun. Ya. Maybe, I know they don't do this exactly the same thing, but contoh yang saya bagilah, saya nak sebut even syarikat yang established seperti Microsoft ke Google ke mungkin tak akan dapat this kind of treatment is because of the branding, betapa hebatnya jenama Elon Musk di seluruh dunia dan di Malaysia secara khususnya memberikan impetus seperti ini. So Syahril pernah jadi pengarah ekonomi untuk Datuk Mak Yas Sabri, dan kalau tak silap saya ada sekali Syahril pergi ke Amerika Syarikat bersama dengan PM, berunding dengan US ASEAN Business Council dan sebagainya. Banyak insentif yang dia minta kan? Banyak. Dan kita sangat-sangat teliti dalam mempertimbangkan sama ada nak bagi insentif. Yang Betul. ini agak gangho lah bagi saya. Kalau saya faham, kalau prosesnya tak berubah, memang panjang prosesnya untuk nak tetapkan kita setuju atau tidak permintaan mereka. Even Tesla kita jumpa pada waktu itu bukan Elon Musk lah, dengan seorang wakil di syarikat yang senior di Washington DC, dan mereka minta, yang saya tak boleh sebut lah sini apa yang ni kan, tapi dia minta beberapa insentif, dan prosesnya mesti melalui MITI, melalui MIDA, melalui proses-proses yang agak panjang. Di sini saya fikir memang bukan begitulah, memang di shortcut dan ada arahan untuk buat kapet merah itu. Okey, tak apa. Kita lupakan seketika cerita Elon Musk, Mas Elon ni, dan kita pergi kepada berita besar. Berita besar pada minggu ini. Ya. Syahril, saya antara orang yang dulu telah menyatakan bahawa hala tuju ekonomi negara agak samar. SAMAR. Agak samar. Bukan KJ je, Maybank pun ada cakap macam tu. Dalam email yang pertama lah. Lepas kena rotan, dia tarik balik email tersebut dan hantar email kedua. Ya? Kesian siapa analis tu. Maksudnya ada lagi. Ya, tapi ini saya cakap sebagai orang yang ada sedikit pengalaman dalam dunia kewangan. Research house kena jaga credibility lah. Bila dah tarik email yang pertama tu, nampak sangat. Dan ini akan menjejaskan credibility anda. Tak kira lah bank itu dimiliki oleh siapa, tetapi research houses should have independence. Ya, okey, itu cerita Maybank. Tetapi dengan pengumuman apa yang dikenali sebagai ekonomi madani, ya, ekonomi naratif, ekonomi madani pada 27 hari bulan Julai oleh PMX, saya nampak ada clear vision, Syahril. Ya, saya puji usaha PMX. Ini yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Ya, okey. Kita pergi sikit kepada dia punya criticism. Saya nak keluarkan criticism dulu supaya kita boleh fokus kepada benda-benda bagus. Antara criticismnya adalah timing. Ini ramai kata timing lah. Sebab pada asalnya sebut bahawa naratif ini akan dilancarkan. Luncurkan. Come on lah. Jangan luncur lah. Luncur tu ski kan? Betul lah Bobby? Ski. Luncur tu ski kan? Ski. Luncur ais. Ski. Bobby ni dia utusan Melayu dulu. Dia tahulah luncur. Okey, kita bukan ski, kita lancar. Jadi kita pelancaran ekonomi madani dibuat oleh PMX sebelum pilihan raya negeri. Sepatutnya dibuat pada bulan Ogos, ya. So ini telah menimbulkan pertikaian, tapi bagi saya ini pertikaian remeh lah. Sebab Syahril, we are all politicians. Kita nak timing yang cantik, kan? Takkan nak simpan benda ni selepas PRN. Kalau benda tu dah ada dah, why not announce? Dan beza macam Syahril kata dengan apa yang Zahid cakap tadi. PM bila diumumkan bantuan untuk penjawat awam, ataupun diumumkan bantuan untuk mereka yang berpendapatan 100,000 ke bawah dapat RM100 dalam e-wallet. Dia umum untuk semua. Bukan hanya untuk mereka yang duduk di Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah.
So dia ada defense dia lah. Dan kita boleh terima. Sebab benda ni ialah dulu pun orang buat. Ni Najib was of course the king lah. King of cash is king. Ya, dan saya rasa benda ni dah normal lah. So tak ada isu. Yang kedua, saya nampak, still masa lagi kita cakap pasal kritikan, ada benda-benda yang inisiatif lama yang di kita semula lah. Tapi tak apalah, itu kita faham. Contohnya dalam sektor kesihatan, sektor yang saya dulu jaga sebagai Menteri Kesihatan, semua yang disebut tu adalah benda-benda lama lah. Tapi dia nak melengkapkan visi tersebut. So, dan kalau boleh saya masuk KJ, Yep. dalam kritikan pertama tu pun, beza dia dengan statement TPM, dia tak bagi syarat. Maknanya you menang tak menang PLN betul, dapat. Betul. Yang lagi satu tu ada syarat. Ada syarat. So yang itu okey. Okey, benda yang bagus ya. Benda yang bagus Syaril, dan saya ambil masa sedikit. PM telah melukiskan gambar ataupun lukisan yang jelas berkenaan dengan kita berada di mana, ya. Kekurangan enjin pertumbuhan yang baru, jurang yang besar antara pendapatan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi, dan Malaysia terjerumus dalam kitaran kemelesetan dengan kos rendah, gaji rendah, keuntungan rendah dan kurang berdaya saing. Kitaran ganas kesederhanaan, vicious cycle of mediocrity. Yang akhir itu saya yang tambahlah. Kitaran ganas kesederhanaan. Ya. Dan bukan hanya melukiskan Macam Liverpool gambar. lepas ni. Saya hormat penyokong Kitaran ganas Liverpool. kesederhanaan Saya Liverpool. hormat penyokong semua klub-klub EPL. Saya bukan macam Newcastle sini ya. Okey. Tetapi beliau tidak hanya sebut berkenaan dengan problem, tetapi dia datang dengan cara penyelesaian. I like this. Yang saya suka, Syaril, beliau telah menggariskan dua pergerakan besar dalam ekonomi kita. Yang pertamanya, menaikkan ceiling. Dan yang keduanya, menaikkan lantai. Dia melukiskan ekonomi Malaysia ni macam rumah tau. Ini KJ's own words kan? Dia tak sebut lantai ceiling. No, dia sebut. Okay. Dia sebut. Memang dia sebut. Dia menaikkan ceiling. So, ceiling ni, dia nak Malaysia terbang jauh. Menjadi peneraju ekonomi serantau Asia ataupun dunia. Menjadi destinasi pelaburan, menjadi industri berteraskan digital dan inovasi, jaguh SME serantau dan sebagainya. Jadi maksudnya beliau tidak menghalang capital economy ataupun ekonomi yang berteraskan kepada modal ini terbang. Tetapi pada masa yang sama, this is where PMX punya economic philosophy ataupun falsafah ekonomi jelas. Dia tidak mahu ceiling itu terbang saja. Sebab kita tahu, Syaril, bahawa dalam order ekonomi liberal, ceiling saja terbang. Ya. Tetapi lantai tak naik. Ya. Lantai tetap di paras yang sama. Dia tak kisahlah pasal lantai. Ataupun lagi teruk, lantai itu jatuh ke bawah. So PM kata tak cukup ceiling itu terbang. Maksudnya syarikat kita menjadi syarikat gergasi dunia, pelaburan besar datang ke dalam Malaysia dan sebagainya. Tak guna kalau ceiling terbang, kalau lantai juga tak naik. Maksudnya peningkatan darjat hidup rakyat. Itu pekerjaan bermakna. Progressive wage model. Kita nak pastikan bahawa bila kita dapat pelaburan ni, jangan gunakan Malaysia sebagai kilang untuk dunia. Maksudnya syarikat luar datang buat kilang di sini, keuntungan dia ambil keluar daripada Malaysia dan dia menggajikan orang asing di Malaysia ataupun pekerja asing di Malaysia. Akses sejagat kepada fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, perumahan dan sebagainya, dan ada sedikit disebut tentang pelindungan sosial. Dan akhir mukadimah saya, Syaril, adalah dia agak sikit macam ETP jugalah. Dia letakkan macro target ataupun sasaran makro. Kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Tangga ke-12 teratas dunia dalam daya saing global ataupun global competitiveness. Tangga ke-25 teratas dunia dalam indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Meningkatkan bahagian pendapatan pekerja kepada 45%. Ni cara suka ni. Maksudnya pendapatan labor ataupun pekerja dia naik. Jadi capital owner tak kaut semua keuntungan. Tangga ke-25 teratas dalam indeks persepsi rasuah.
ke arah kemampanan fiskal, sasaran defisit fiskal 3% atau lebih baik. Ini susah. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita mencapai 60%. Sudah ada dia punya macro target secara. So, ada banyak lagi yang kita boleh kupas selepas ini. Tetapi kalau saya melihat, yes, ada clarity sekarang. Kalau ada sesiapa yang merasakan KJ adalah pro Perikatan Nasional, saya rasa boleh ambil klip 2 minit tadi tu. Bagaimana KJ telah menerangkan begitu jelas kenapa hebatnya naratif ekonomi madani yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang sudah. Dan saya setuju. Kerana antara kritikan lembut kita selama ini ialah tak ada direction, tak ada narrative, tak ada story. Dan kita keluar ke negara-negara lain, baik Indonesia, baik Singapura, itu yang mereka katakan bahawa capital markets, investors tak clear what is Malaysia story. Bukan hanya political stability. Kadang-kadang kita malas sangat, kita punya analisis ni mudah sangat kalau kita katakan it's just political stability saja yang menghalang investment. Tidak. It's about the story. Indonesia has a story, Singapore has a story, Thailand has a story, Vietnam has a story. Where is Malaysia story adalah soalan yang kita dengar selama ini. Dan ini adalah permulaan kepada story itu, kepada naratif itu. Banyak yang telah KJ jelaskan tentang apa yang baik. Saya pun setuju bahawa kalau saya boleh tambah nilai kepada perbincangan kita, ini adalah dokumen falsafah ekonomi dan direction ekonomi, hala tuju ekonomi yang paling tuntas semenjak model baru ekonomi bawah Datuk Seri Najib. I think one of the saddest things ialah model baru ekonomi, the new economic model tahun 2010 lah, awal pentadbiran Datuk Seri Najib, adalah satu dokumen ekonomi yang sepatutnya membawa kita kepada satu fasa yang baru. Tetapi kita sedia maklum benda tu dia tak mencapai potensinya atas beberapa sebab. Dalam dokumen itu pun sudah menggariskan, dalam model baru ekonomi Datuk Najib dah menggariskan beberapa perkara yang mungkin serupa tentang middling income nation, middle income trap, benda-benda macam tu yang disebut dah tentu disebut ataupun diterangkan dengan bahasa dan cara yang berbeza bawah Madani. Tetapi spiritnya saya amat-amat sokong dan terima. Saya juga sependapat dengan KJ tentang sasaran-sasaran makro. Saya fikir ini adalah perkara yang penting. Bermula dengan sasaran makro itu dahulu. 7 penanda aras KPI yang KJ telah sebut tadi. Ini sebenarnya mengambil inspirasi, kalau saya rasa betul, daripada plan 747 plan daripada Presiden Korea dulu. There was this Presiden Korea Lee Myung-bak pada tahun 2008, di mana dia kata plan dia adalah 747. Macam Boeing 747. 7% economic growth, 40,000 per capita income, membawa kepada Korea menjadi 7th largest economy. Jadi kalau saya ada kritikan kecil lah tentang KPI ni, maybe 7 was too many lah. Mungkin we needed to bring it down to 3 or 4. Dan itu mungkin salah satu perkara yang Malaysia selalu buat. Bawah ETP pun kita banyak sangat NKEA, NKRA, kita nak puas hati semua orang, kita letak panjang sangat. Tapi tak apalah, itu hanya kritikan kecil. Saya harap bahawa 7 KPI ini boleh menjadi perkara yang difahami dan diterima, dihadam oleh seluruh masyarakat Malaysia. Dan ini membawa kepada benda yang kita paling risaulah, the communication. Saya lihat masih 2 hari, so maybe too soon to be too critical, but I'm worried it will be overshadowed. Jadi dalam soal timing ni KJ, mungkin kita faham in politics kita nak timekan benda tu pada benda yang baik, pada timing yang cantik sebelum pilihan raya. Tetapi ada juga negatif dia. Negatifnya adalah liputan media selepas ni, selama 2 minggu selepas ni akan berkisar PRN. Ini akan menghilangkan sedikitlah fokus kepada cerita 7 KPI dan juga seluruh perancangan dan falsafah ekonomi ini. Saya tak nak satu dokumen, satu ucapan yang cukup tuntas ini dibayangi oleh benda lain dan menjadi seperti mana belanjawan. Belanjawan ni kita bercakap sekejap, ucapan tu kecoh 1-2 hari, and then people forget. Most of Malaysians don't remember what is spoken about in a budget speech. So saya harap benda ni berbeza. Dan salah satu cara untuk memastikan ada kesinambungan coverage, ada komunikasi yang baik, ada hadaman yang menyeluruh daripada rakyat seluruh negara, ialah mungkin pastikan ada report card. Antara benda yang baik bawah pemandu dan bawah Datuk Najib dulu adalah ada report card day kan. Itu salah satu perkara yang boleh ditambah baik, di mana okay, you got 7 KPIs, maybe every 6 months, every 1 year, explain
di mana kita, katakanlah satu KPI yang disebut ialah kadar penyertaan tenaga kerja wanita hendaklah mencapai 60%. Jadi kita sebutlah pada awal ni, pada tahun 2023, kadar penyertaannya sekian-sekian, selepas 6 bulan sekian-sekian. Jadi ada kesinambungan dalam KPI dan juga pencapaian yang boleh diukur supaya ia tidak hanya menjadi naratif dan falsafah kosong semata-mata. Soal baik buruk falsafah itu saya pun sependapat dengan KJ dah terangkan. Basically it's clear and it's consistent with Anwar's brand. Basically yes, dia bukan nak mengubah struktur ekonomi kapitalis, dia masih lagi capital driven economy, tetapi pada masa yang sama lantai hendaklah dinaikkan. The only ada criticism KJ untuk kita bincang secara ringkas, after that you can take over, ialah antara 7 KPI inilah this 3% fiscal deficit. I don't know what you feel, tapi saya memang daripada awal lagi kurang berminat lah dengan satu disiplin yang terlalu jumud mengatakan bahawa defisit hendaklah tidak boleh melebihi 3% daripada KDNK. Kita nak capai banyak benda ni, nak jadi 30 ekonomi terbesar dunia, nak buat daya saing global bagus, maknanya you kena bagi insentif pada orang, you nak dapat 25 teratas dunia dalam indeks pembangunan manusia. I'm sure there's some investment and spending required. Indeks persepsi rasuah, maybe not so much fiscal but still some still some implication perhaps. Nak meningkatkan bahagian pendapatan pekerja kepada 45%, maknanya daripada setiap RM1 yang dijana dalam ekonomi Malaysia, 45 sen pergi kepada pekerja, pun memerlukan beberapa insentif dan juga memerlukan beberapa perbelanjaan fiskal barangkali. Kadar penyertaan tenaga wanita, kemudian kita belum cakap lagi tentang peralihan tenaga. Semua ini nak jadi daya saing akan memerlukan perbelanjaan kerajaan. Jangan ikat tangan kerajaan mengatakan mati-mati pun kita tak akan belanja lebih daripada 3% defisit KDNK. Saya rasa konsisten dengan falsafah dan imej jenama Datuk Seri Anwar, mungkin yang perlu dikatakan adalah kita akan pastikan setiap perbelanjaan kerajaan itu ketirisannya minimal. ROI-nya tinggi. Itu that should be his escape clause. Rather than tie his hands using this neoliberal straight jacket, in my opinion. Saya baru nak cakap benda tu, tapi Syaril telah mencuri perkataan itu keluar daripada mulut saya. So tak perlu tambahlah. Saya tak nak dominan, saya nak jadi submissive dan pasif hari ini. Cuma tadi saya sebut berkenaan dengan makro. Saya nak pergi kepada some detail lah, Syaril. Seperti mana biasa di Keluar Sekejap ni, kita bukan saja cakap atas angin, tapi kita suka nerdy sikit. So antara perkara nerdy yang saya nak sebut, yang saya tertarik, yang pertamanya adalah ease of doing business. Betapa kita nak memudah cara pelabur-pelabur untuk melabur dan untuk berurus niaga di Malaysia. Saya melihat, Syaril, antara masalah yang kita hadapi bukan saja baru-baru ini tetapi dah beberapa tahun adalah birokrasi untuk melabur di Malaysia. Dan perkara ini telah pun dikenal pasti bertahun-tahun dahululah, zaman Pak Allah ditubuhkan pemudah satu jawatan kuasa untuk memudahkan pelaburan dari segi perlesenan, dari segi segala kelulusan yang diperlukan untuk buat kilang, untuk memulakan pelaburan di Malaysia. Tetapi masih lagi ada masalah. Dan di sini saya melihat antara lain adalah perekayasaan, re-engineering kepada MIDA untuk menjadi focal point sebagai IP, Investment Promotion Agency, ataupun agensi menggalakkan pelaburan. Jadi MIDA saya harap dapat diberikan kuasa, bukan saja penyelaras, tetapi kuasa untuk memastikan semua agensi, termasuklah kerajaan tempatan yang sebenarnya menjadi antara bottleneck yang paling besar lah. Kilang nak buka kat sini kena ada lesen daripada kerajaan tempatan, bomba, macam-macam lah. Tetapi let's make it as easy as possible.
ya. Dan kita harap bahawa mandat baru yang diberikan kepada Maida ni di bawah MITI betul-betul memberi gigi ataupun teeth kepada Maida untuk memastikan bahawa di kawasan-kawasan yang strategik, contoh di Johor, di Greater Klang Valley, di Pulau Pinang dan sebagainya, pelaburan itu dapat masuk dan orang kata it's so easy to do business in Malaysia. Ya, itu yang kita nak. Seperti mana kita tengok di Singapura, orang yang pergi sana kata we only have to deal with EDB, Economic Development Board Singapore, dapat semua dalam tempoh masa 5 hari saja ataupun whatever lah, dia dapat. Itu yang pertama. Kalau saya boleh of course. dua benda. Satu ialah bagaimana memastikan bahawa kerajaan tempatan, kerajaan negeri boleh committed dengan cerita yang samalah. Kalau tidak, dia akan masih berterusan seperti sekarang, di mana mungkin di peringkat persekutuan ada kemahuan, tetapi kalau di peringkat negeri ada pertimbangan lain yang membawa kepada situasi yang lambat birokrasinya. Jadi itu satu yang perlu diperjelaskan, dan sama ada Maida ada kuasa untuk override. Saya rasa tak ada kuasa itu. Jadi masih memerlukan pemudah ataupun apa sahaja mekanisme antara kedua-dua kerajaan negeri dan pusat untuk selari. The other one is, adakah Malaysia terlalu banyak agensi dalam hal yang serupa? Adakah perlu kita fikirkan semula pemerkasaan Maida ini dalam konteks agensi-agensi lain ditiadakan? Kalau saya boleh kontroversial sikit lah. Even benda yang antara pencapaian besar Pak Lah ialah wilayah-wilayah ekonomi, adakah tiba masanya mungkin setelah dimangkinkan selama beberapa tahun, lebih sedekat, it's time for some of these corridor authorities untuk closed. Mungkin dia boleh fold ke dalam Maida. To be part of contoh, Maida. Contoh. Yeah. Jadi terbukalah kepada, sebab saya rasa antara isunya adalah terlalu banyak overlapping agencies. Berbanding dengan Singapore, even soal talent pun I think EDB has a role. Dalam Malaysia you have Talent Corp, and so there are too many agencies doing the same area. Ya, untuk talent ni saya setuju. Kita juga bincang tentang pekerja ni. Kita kena betul-betul map out. So bila kita dapat satu FDI, contohnya kita dah tahu FDI itu akan datang dalam tempoh setahun 2. Kita kena ada agensi yang mana dapat menyediakan talent itu dan bekerjasama dengan semua institusi TVET kita. Contoh, untuk memastikan bahawa sejumlah yang terlibat dalam industri tersebut akan ada talentnya, supaya kita tak perlulah import talent itu daripada negara-negara lain. Jadi saya setuju dengan pendekatan yang lebih coordinated yang dicadangkan oleh Madani ini. Yang kedua, Syaril, adalah Madani ni saya suka sebab ia perlu dibacakan bersama dengan inisiatif lain. Ya, sebab kita tengok Madani ni dia macam satu visi umum. Macam ETP dulu, National Transformation Plan dulu, dibacakan sekali dengan NKEA, dibacakan sekali dengan EPP, itu datang kemudian. Sebab PM tidak sebut the projects yang akan datang, dia kena datang kemudian. So sebagai contoh, ya, saya bagi satu lagi contoh yang detail. Madani ni kena dibacakan sekali dengan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030, National Industrial Master Plan, yang akan dilancarkan / diluncurkan pada bulan Ogos nanti. Ini yang akan meneliti dan menyenaraikan projek-projek apa yang perlu diberi perhatian, yang selaras dengan naratif Madani ini. Dan kita akan, selepas ni next segment, kita akan cerita tentang National Energy Transformation Roadmap yang juga meneliti beberapa perkara detail selaras dengan naratif Madani. Tapi saya nak balik kepada National Industrial Master Plan. Apa yang saya suka adalah PM tidak menolak kekuatan kita selama ni. So dia acknowledge kekuatan kita selama ni dalam industrial, kita punya industrial plan adalah Pulau Pinang sebagai contoh, ya, dalam bidang electronics, E&E sebagai contoh. Tetapi dia kata, dan ini semua dalam bidang industri elektronik tahu, selama ini kita tertumpu kepada testing and assembly and packaging. 25% daripada computer chip yang diguna di Amerika Syarikat sebagai contoh, sebenarnya sama ada diuji ataupun di-assemble, dipasang di Pulau Pinang. Masalah dia, itu cerita 20 tahun lepas. Apa yang patut kita buat adalah contoh integrated circuit design.
kita mereka circuit itu di sini, dan sebenarnya kita boleh saja dapat pelaburan daripada Taiwan, daripada Eropah dan sebagainya untuk buat sedemikian. So that's an example of not a low hanging fruit by any means, but something that we should arguably moonshot for. Iaitu bawa industrial integrated circuit design itu kepada Malaysia. Sebab kita antara market leader dalam testing dan packaging. I think definitely market we are market leaders in the whole world. So we have to acknowledge dan kita build on that strength. Jadi saya suka bila PM dia tak lupa kepada apa yang menjadi kekuatan kita, tetapi berani untuk kata it's not enough dan kita kena moonshot sikit lah. No, absolutely right. I think satu lagi sebab kita impress dengan apa yang kita dengar daripada PM ialah ia ada sasaran-sasaran baru yang jelas, tetapi macam KJ kata, dia berasaskan benda yang sedia ada lah. So it's logical. Dia bukan macam random. Dia bukan secara rawak pilih benda-benda yang mungkin tak ada asas. Dan dalam hal ini Malaysia, antara perkara yang memang sayang kita belum naik tangga supply higher value add activity ialah dalam kita punya semiconductor manufacturing activities dekat Penang. Jadi KJ dah terangkan, whether it's integrated circuit design ataupun wafer fabrication, benda-benda yang kerja-kerja yang lebih rumit, supaya pendengar kita faham, kerja-kerja yang lebih rumit dan nilai ekonominya lebih tinggi adalah pendapatan yang lebih tinggi kepada negara, dan nilai ekspornya juga lebih menarik. Jadi itu antara asas. Saya baca juga ucapan beliau, ada lagi beberapa contoh-contoh yang sebegitulah KJ, yang membayangkan bahawa asas negara kita ni sama ada semiconductor manufacturing di Penang, sama ada kita ada peluang untuk buat Islamic finance misalnya, adalah perkara yang baik dari segi cara dia fikir. Also, kita selama ni ada kekuatan dalam ONG dan dalam juga industri kelapa sawit. Tetapi walaupun dah ada usaha, tetapi tak cukup dalam bidang petrokimia dan oleochemical sebagai contoh. Dan itu juga disebut. Yes. That's another example. Memang kita dah ada kekuatan dalam ONG, Petronas, dan juga dalam kelapa sawit, sebab kita banyak syarikat gergasi dalam plantation. Tetapi dari segi the high value oils ni, ataupun the high value most of our kimia, specialty chemicals ni. Correct. Untuk makluman pendengar, saya ingat saya pernah baca most of our downstream export untuk kelapa sawit ni pun majoritinya adalah basic oleochemicals. Jadi bukan specialty chemical, bukan benda akhir yang sekali lagi nilai tambahnya tinggi. That is how you think about doing an industrial plan for the country. So kalau ada yang kata KS saja main politik nak puji dan sebagainya, no, actually we are policy nerds. Bila kita dengar benda macam ni, kita sukalah sebab kita memang policy nerd. Nampak je Syaril ni handsome tapi sebenarnya dia nerd. Okay. Dan satu lagi Syaril yang saya nak bangkitkan, ini saya rasa sebab saya pernah jadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan memang saya waktu tu plan pendigitalan ekonomi Malaysia yang dilancarkan oleh Tan Sri Mahyudin, saya antara champion dia. Saya melihat ada satu benda yang boleh blow out the ecosystem, iaitu pengenalan digital ID. Maksudnya kad pengenalan kita yang fizikal sekarang ni, kita jadi sebagai digital ID, dan itu akan membuka pelbagai perkhidmatan digital. KYC semualah, tak payah cerita lah, dibuat secara real time dengan digital ID, perkhidmatan kerajaan boleh dibuka kepada sektor swasta dan sebagainya, dan ini disebutkan sebagai antara catalyst pemangkin yang akan membuka perkhidmatan digital. Bila kita dah ada digital ID, itu adalah, bagi saya lah, KYC ni antara penghalang kepada banyak perkhidmatan. KYC adalah know your customer. Know your customer. KYC maknanya kita kena check ID dan juga check sama ada individu itu background dia apa, ada tak jenayah dan sebagainya sebelum kita berikan. Bila semua dah ada digital ID ni, dia punya urus niaga atas talian akan jadi lebih mudah, dan orang ramai pun dapat akses bukan hanya perkhidmatan kerajaan tetapi juga perkhidmatan atas talian yang lebih lengkap dalam industri kewangan dan sebagainya, dan ini akan membuka kepada pelbagai syarikat-syarikat pemula untuk menawarkan penyelesaian mereka lah.
nampak tak ada kesungguhan dalam Madani ni untuk digital ID juga, ataupun is part of the whole digitalization plan? No, disebut dalam ucapan PM disebut digital ID sebagai antara pemangkin. So I think if they get it right quickly, itu akan Dia menjadi, bukan hanya soal memudahkan perkhidmatan kerajaan, tapi boleh membawa kepada kemasukan perkhidmatan lain dalam sektor swasta. Dan antara lain itu dari segi ceiling terbang, antara lain dari segi lantai pun naik. Yang saya nak tarik perhatian pendengar dan juga Syaril, mungkin sebagai penutup seketika untuk Madani ni, sebab saya rasa kita akan kembali dalam episod-episod seterusnya, adalah jaringan perlindungan sosial untuk semua, Syaril. Dan ini banyak kita touch on sebab kita rasa di Malaysia ni tak cukup social safety net, ya. Dan saya melihat bahawa ada usaha untuk menambah baik sistem insurans pekerja dan juga memperluaskan liputan perlindungan KWSP dan Pekeso. Tetapi saya rasa yang ini it should go a bit further, sebab ini tertumpu kepada pekerja-pekerja tertentu saja. Kita sebenarnya tidak ada social safety net untuk semua. Dan itu yang diperlukan. Selain daripada forced savings lah, KWSP. Tetapi kita kena memikirkan sesuatu yang saya rasa lebih menyeluruh untuk semua pekerja. Saya tahu ini akan menjadi satu cabaran fiskal bagi negara kita. Tetapi kita masih lagi insurans sosial ni kepada golongan tertentu saja. Ya. Saya setuju, dan sebenarnya KWSP ada perancangan yang agak menyeluruh untuk memastikan ada lebih universal safety net dalam hal ini, dan kita harap dalam pembutiran yang akan datang dalam bulan-bulan mendatang kepada perkara yang saya rasa tidak difokuskan sangat ini akan membawa kepada satu situasi yang lebih inovatif lah, supaya tidak seperti sekarang ini semata-mata. Okey. Saya rasa kita break seketika. Kita kembali segmen terakhir di mana Syaril akan bincangkan National Energy Transition Roadmap ataupun NETA yang telah pun diumumkan pada hari yang sama dengan naratif Madani. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap, dan untuk segmen yang terakhir ni kita nak bincang sedikit berkenaan dengan National Energy Transition Roadmap NETR yang telah pun diumumkan pada hari yang sama naratif Madani diumumkan. Ini adalah satu hala tuju di bawah Kementerian Ekonomi bersama dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, berkenaan dengan usaha Malaysia transisi daripada tenaga yang sedia ada, iaitu tenaga yang banyak menggunakan fossil fuel seperti arang batu dan sebagainya, kepada tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy yang lebih mampan, yang lebih bersih, dan yang akan dapat membantu mengurangkan krisis iklim yang dihadapi oleh dunia pada waktu ini, dan juga menjamin masa depan anak cucu kita. Syaril, saya tahu Syaril akan mengupas dan lead the segment, tapi sebelum itu Syaril, saya nak komen sikit lah tentang timing. Saya dah serve dalam Jemaah Menteri, saya rasa 8 tahun kot, dan di 3 kementerian. Dan saya dah berkhidmat untuk 3 Perdana Menteri di dalam kabinet, dan 2 lagi sebagai pegawai kerajaan, 5 Perdana Menteri. Antara rule of thumb kita lah, Syaril, bila Perdana Menteri mengumumkan sesuatu yang besar, tidak sepatutnya ada menteri lain yang mengumumkan benda yang besar pada hari yang sama. Walaupun dia ada kaitan. Ya, sebab ini orang putih kata jangan steal the Prime Minister's thunder. Right. Dan macam mana you nak jelaskan pun, sebab saya tanya orang apa yang kamu tangkap pada hari tersebut, dia akan cakap naratif Madani. Kalau tanya sikit pasal National Energy Transition Roadmap ini, walaupun agak technical, mereka blur lah. Mereka hanya tahu bahawa boleh letak panel solar kat bumbung saja. Dan saya rasa tak salah, ya, dari segi timingnya, kalau pengumuman NETR ini disimpan seminggu lagi. At least dalam tempoh kempen ni adalah
Madani dulu, bagi dia mengolah Madani ni seminggu, lepas tu beberapa hari kemudian baru umumkan Energy Transition Roadmap, lagi cantik ya, sebab dia ada kaitan. Ini adalah butiran NETR ini berkenaan dengan apa yang PM sebut berkenaan dengan dalam Madani, mengenai usaha kita untuk menaikkan lagi industri hijau dan sebagainya. Tapi itu small comment daripada saya. Timing sepatutnya diberikan ruang dan juga spotlight yang khusus kepada PM. Tapi tak apalah, dah jadi kan. Mungkin sedikit dalam hal itu in defense lah, kalau nak buat nak explain benda yang janggal ini. Mungkin macam KJ katakan, dia nak jadi bukti lah, inilah butiran utama yang pertama selepas pengumuman naratif Madani. Ada juga yang cakap kalau dia pun nak buat pada hari yang sama, mungkin patut terbalik. Mungkin patut NETR dulu. Oh, tak boleh. Tak boleh. Pun lagi teruk. Sebab kita pun tahu ada subtext PMX dengan Rafizi. Ni. Okey, tak apa, kita tak nak nakal sangat. Kita terus nak cakap pasal polisi. Itu kecil aja. That's not the main story. Seperti mana pasang solar dekat bumbung bukannya the main story actually of NETA ni, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga, yang telah diumumkan oleh Menteri Ekonomi bersama dengan Yang Berhormat Nik Nazmi, Menteri Tenaga. Jadi beberapa perkara yang besar yang juga mirip seperti Madani, naratif ekonomi Madani, iaitu ada falsafah besar dia lah, ataupun ada target besar dia. Target besar dia tanpa segan silu, kita nak jadi pemimpin kepada tenaga boleh baru di seluruh rantau ini. Dan itu menjadi satu vision statement yang saya rasa amat jelas dan juga bagus untuk memangkinkan pelaburan dan excitement dalam ekonomi Malaysia. Seperti mana kita ulas 10, 15, 20 minit tadi, kita punya small complaint selama ni ialah there's no Malaysia story kan. This is one of the stories. Selain daripada oil and gas, selain daripada semiconductor yang lebih tinggi nilai tambahnya dalam naratif ekonomi Madani, ini juga menjadi satu perkara yang baru, yang mungkin tak ada sejarah lama dalam industri yang lebih hebat daripada negara lain, tapi dah boleh menjadi asas. Kerana apa? Kerana Rafizi berbangga juga mengumumkan bahawa kita dalam indeks peralihan tenaga adalah yang terbaik dalam rantau ini, yang telah pun diumumkan oleh World Economic Forum, tak silap saya. Jadi itu menjadi asas kepada keyakinan kementerian dan juga kerajaan untuk kita menjadi pemimpin dalam rantau ASEAN. Datanglah Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga ini, yang mana bibit-bibitnya telah pun kita baca dalam bulan-bulan sebelum ini. Waktu Nik Nazmi datang pun dia ceritakan sedikit sebanyak, tapi seimbas lalu dijangka akan boleh menjana 1.85 trilion ringgit dalam pelaburan antara sekarang dan 2050. Okey, itu garis masa yang panjang. Tetapi ada juga perkara-perkara besar, 10 projek catalyst yang telah pun diumumkan, ataupun inisiatif catalyst yang akan menjana 25 bilion ringgit pelaburan, 23,000 tenaga peluang pekerjaan bernilai tinggi, dan juga mengurangkan keluaran karbon setiap tahun. Antara inisiatif besar, 10 inisiatif yang diumumkan itu, yang paling saya rasa menarik ialah untuk membuat satu ataupun membina satu loji jana kuasa solar hybrid yang terbesar di Asia Tenggara. 1 gigawatt telah pun mendapat komitmen pelaburan sebanyak 6 bilion ringgit. Dan ini yang membabitkan UEM bersama dengan Itramas Corporation. Jadi ada kerjasama dan disaksikan oleh menteri pada hari kejadian tersebut. Jadi ini bukan konsep, telah pun sign dan akan berlangsung to build the largest hybrid solar farm in the region. Ini antara projek besar selain daripada perkara yang kita baca, perkara yang lebih boleh mendapat perhatian rakyat, bukanlah projek besar seperti ini, tetapi inisiatif yang bermain di media sosial, iaitu pemasangan solar di bumbung rumah, yang mana boleh disewakan bumbung rumah itu kepada syarikat dan pemilik rumah boleh dapat income untuk kurangkan beban kos sara hidup. Itu menjadi highlight. Saya fikir walaupun itu bukan pelaburan paling besar, bukan cerita yang paling besar, bukan yang akan membuat kita pemimpin solar pada rantau, tetapi yang bagusnya ialah sekurang-kurangnya seperti naratif ekonomi Madani, selain daripada projek besar makro yang orang
teknik yang terlalu teknikal yang mungkin orang tak boleh hadam. Ada juga inisiatif-inisiatif yang mesra rakyat lah yang telah pun diumumkan, yang boleh juga menjadi sebahagian daripada pelan Hala Tuju peralihan tenaga ini. Semua perkara ini KJ, saya cuma nak komen beberapa perkara ataupun isu yang saya fikir positif lah, yang perlu di-highlight juga. You got 10 catalytic projects, you got all these billions of investments dan sebagainya. Yang saya tertarik dan bagus, ada kesepaduan membabitkan entiti kerajaan ataupun entiti nasional, GLICS dan sebagainya lah. Misalnya Khazanah dan UEM untuk loji jana kuasa solar. So that's clear, itu you punya role, Khazanah, UEM. Petronas dia minta buat biorefinery di Johor. TNB akan membangunkan taman-taman solar. Sime Darby Property, Sime Darby ni ialah is mostly owned by EPF, Co-op dan sebagainya kan. PNB owns a lot of Sime Darby. So katakanlah Sime Darby ni kita anggap sebagai entity national. Sime Darby Property buat projek solar di 450 rumah di Shah Alam. So everybody dah nampak ada libat urus dan telah pun diberikan tasking yang sebaiknya. Jadi sekali lagi pujian kerana ini bukan hanya statement conceptual, philosophical, tetapi clearly there's already been work behind the scenes that were done untuk menjadi pemangkin kepada perubahan peralihan tenaga yang besar ini. Akhir kata KJ dalam mukadimah ini, ia amat-amat penting. Sekali lagi, kali ketiga kita sebut dalam episod ni, the comms lah. The comms of Madani, the comms of Netta ni perlu sangat-sangat tepat. Dan pada jam-jam pertama pun sudah ada pertikaian solar ni. Contohnya, siapa yang akan bayar? Mula-mula orang ingat kita kena bayar RM20,000, RM30,000 untuk pasang. Kemudian Rafizi terpaksa datang menceritakan, no, bukan itu yang kita maksudkan. Kita maksudkan adalah syarikat yang akan pasangkan for you. Dia yang akan tanggung kos, you just dapat income. Akan ada soalan-soalan lagi selepas ni. Adakah rumah sedia ada boleh buat? Macam mana saya nak apply untuk skim ini? Siapa yang boleh buat? Siapa yang tak boleh buat? Benda-benda ni kena laju jawab lah. Kalau tidak, dia the narrative is lost, dan potensi kedua-dua dokumen hebat ini, Madani dan juga Netta ni, tidak mencapai potensinya. Ya, Hala Tuju ni kemas. Itu saya punya satu perkataan, kemas. Dan ini yang Rafizi yang saya kenal lah. Kawan saya, ya, ramai yang ejek dia, kata dia raja formula dan sebagainya. Tetapi at his best, this is it lah. This is it. Dan The structured thinking juga Nazmi telah membantu. Tetapi at his best, this is what Rafizi can do. And it's great, yeah, well done. Dan saya tak banyak nak tambah, cuma sedikit lah saya nak sebut berkenaan dengan flagship Catalyst Initiative ini. Saya suka Syaril sebab bila apa yang Syaril terangkan tadi jelas. Bila diumumkan beberapa flagship initiative, orang pun tahu, pemegang modal, capital owners tahu dia nak melabur di mana. Ini yang menjadi pertikaian selama 8 bulan. Dia tak tahu dia nak invest di mana. Sebab tak ada hala tuju yang jelas. Tapi bila diumumkan begini, the government akan double down dalam inisiatif 10 inisiatif ini. Yep. Maksudnya orang pun beranilah. Yep. Untuk keluarkan pelaburan tu. Ini yang dimaksudkan dulu. Sebab bila kita cakap dengan pemegang modal selama 8 bulan, mereka tak tahu nak letak duit di mana. Tapi bila kita tahu, okay, kerajaan telah umumkan dan kerajaan akan menyokong. Contoh, antara lain, Renewable Energy Zone. Maksudnya beranilah ni syarikat-syarikat yang disebutkan oleh Syaril tadi. Contohnya Khazanah, dalam mega solar farm ni siapa? Itramas bersama dengan UEM. Beranilah mereka keluarkan modal. Sime Darby Properties, bila dah ada usaha untuk memasang rooftop solar, Sime Darby Property bolehlah menggunakan cash reserve mereka untuk belanja sebab dia tahu ada developer susu. Ada developer sebab dia tahu akan ada pulangan. Tapi selama ni bila tak ada dan ada masalah macam Syaril sebutkan tadi, whether the grid can take it or not, tapi disebut bahawa they will address that. Correct, dan dia beranilah untuk keluarkan duit. Kalau tak, dia risau dia pasang solar tak boleh masuk ke dalam grid sebab grid tak boleh ambil kapasiti tersebut, dan dia rugi. So now, not only are your Sime Props, not only are your UEMs, not only are your Khazanah going to invest,
Tetapi kita akan melihat juga semua syarikat-syarikat yang mengendalikan perkhidmatan kejuruteraan untuk solar ni juga akan dapat peluang. Ya. Because you need your solar EPCC contractors as well. Ya. Dan ini akan menjana pendapatan. Pertumbuhan ekonomi. Inilah ekonomi. Ya. So dia bukan hanya cakap macam saya sebutkan tadi lah atas angin saja, tetapi dia betul-betul drill down. Itu yang saya suka. Yang kedua, kita melihat Syaril bahawa inisiatif ini juga tidak hanya melihat kepada solar tapi juga melihat kepada usaha-usaha yang sedang berterusan. Kita beberapa episod yang lepas telah puji langkah yang diambil oleh kerajaan Sarawak dalam menghasilkan hidrogen, terutamanya green hydrogen daripada tenaga hidro mereka, dan untuk ekspor tenaga hidrogen itu. Dan itu menjadi catalyst inisiatif. Dia ambil apa yang dah ada. Yes. Dia tak perlu reinvent the wheel. Dia humble enough to include kejayaan daripada kerajaan negeri sebagai satu national project. Dan itu juga akan membawa kepada, saya tengok, co-firing of hydrogen and ammonia led by TNB in collaboration with PNB. Kita pun sebut tentang ammonia. Ammonia ni adalah antara input yang paling penting dalam baja, fertilizer. So ini boleh serampang dua mata lah. Ya. Dapat menjana hidrogen tetapi pada masa yang sama mungkin boleh menyumbang kepada keselamatan makanan juga dalam bentuk baja ataupun fertilizer yang banyak kita import pada masa ini. Dan yang ketujuh adalah biomass demand creation. Ini pun benda yang ada di Malaysia. Biomass ini adalah daripada antara lain waste daripada palm oil yang boleh kita gunakan. Sekarang ni tak buat at big scale. Pada skala yang besar. Dia terlepas macam tu. Dia terlepas macam tu saja. Tetapi kalau ada permintaan berskala besar untuk biomass daripada barang buangan ataupun sisa industri kelapa sawit, ini akan dapat menjana satu lagi offshoot kepada industri kelapa sawit kita, Syaril. Dan of course, yang satu lagi yang saya suka adalah future mobility. To develop future mobility solutions. Ini lebih kepada micro mobility, macam mana kita nak ada garis panduan yang jelas, keselamatan jalan raya dan sebagainya, untuk micro mobility dari segi bas elektrik, dari segi skuter dan sebagainya, yang mungkin dapat selesaikan masalah batu yang terakhir ataupun last mile dalam pengangkutan awam. Jadi saya rasa sedikit deep dive lah, tak perlu kita pergi terlalu mendalam sebab agak technical. Tetapi kita akan update lah dari masa ke semasa bila ada projek baru yang dilancarkan. Kita akan update di KS betapa ini menunjukkan bila dah hala tuju dah jelas, bila dasar dia dah jelas, bila regulation dia dah jelas, orang akan melabur duit. That's the key takeaway untuk saya lah, Syaril. Sangat-sangat setuju. Dan kita sebenarnya daripada awal mengatakan soal tenaga boleh baru, Nik Nazmi, Rafizi were the performing ministers anyway. Jadi saya sangat sukalah apabila melihat naratif Madani yang besar telah dilancarkan. Mereka juga ada, walaupun kita petikai dari segi timing, tapi mereka juga also up their game. Jadi supaya tidak lagi dilihat hanya mereka seorang saja yang deliver dalam hal butiran. Dan macam KJ katakan, maybe I echo what your thoughts were, which is I guess this is Rafizi at his best. Kalau inilah Rafizi yang digembar-gemburkan selama 10 tahun, 15 tahun, then it's worth it lah. This is what we want to see. The formula stuff, the politics stuff tu masing-masing boleh fikir sendiri. Tetapi kita perlukan lebih banyak pembuat dasar yang macam ni. KJ gariskan, saya gariskan bagaimana ada sasaran makro, ada projek-projek membawa kepada sasaran makro itu, dan boleh melihat bagaimana ia membantu sektor-sektor lain, circular economy dan sebagainya. Perkara-perkara inilah yang kita hendak daripada semua pembuat dasar kita dan semua menteri-menteri kita. Jadi yang benda yang baik ni memang kita excited to puji. KJ, I think good enough for this episode. Kita akan banyak lagi ulas dalam 2 minggu akan mendatang ni PRN, dan kita juga tertanya KJ, bagaimana 2 dokumen dan pengumuman ini, adakah yang memberi kesan atau tidak kepada pilihan raya negeri? Kita hanya boleh tengok keputusannya nanti. Jadi jumpa lagi nanti dalam episod terkini. Keluar sekejap.